A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran dia merupakan panduan kehidupan untuk kita manusia semasa kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita berpegang dengan Al-Quran, maknanya kita berpegang dengan tali yang kukuh, tali yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tanggungjawab kita antaranya mencari ilmu. Ilmu yang kita dapat, kita wajib untuk kita amalkan. Dan semua apa yang kita amalkan mesti dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kekuatan yang menonjol dalam tafsir Tok Guru ni, kita nampak dia hidup. Antara faktor kita nampak dia hidup kerana Tok Guru dia hampir semua ilmu yang dia ajar tu dia amal dalam kehidupan dia, menyebabkan masyarakat umum melihat tafsir Tok Guru ni mudah difahami kerana apa yang Tok Guru ajar dia ikhtiar untuk diamalkan dalam kehidupan dia. Jadi untuk meneruskan tradisi kemeriahan dunia kita dengan ilmu, maka amba cuba untuk ambil slot khusus kuliah pagi Jumaat jam 9.30 pagi untuk sama-sama kita hayati, untuk sama-sama kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran berpandukan kepada tafsir yang telah ditafsirkan oleh Tok Guru. Semoga manfaat ini dapat kita ambil untuk kebaikan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa inna asyrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina warzuqna tilawata kitabika ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya alim, 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi 'anna wa la tu'akhidhna bima ta'lamuhu minna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah, anugerah iman dan Islam, anugerah kehidupan ini, kita masih lagi dapat berada dalam kehidupan dunia ini, terutamanya pada saat ketika masa yang antara yang mulia di sisi Allah, hari Jumaat. Kita berdoa supaya kehidupan kita terus dalam rahmat dan barakah, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikan setiap amalan kita termasuk masa yang kita peruntukkan untuk kita tambah, untuk kita kukuhkan lagi kefahaman kita dan keyakinan kita
terhadap apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar ianya menjadi wirid harian kita, supaya kita rasa Quran ini adalah panduan kehidupan kita, penawar dalam kehidupan kita, dan dia menjadi pencetus motivasi dan semangat kepada kita dalam setiap masa dan perkara. Yang mana kita sama-sama kita yakin bahawasanya melalui Al-Quran ini kita boleh memahami apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa tuntutan Allah Ta'ala kepada kita. Apabila kita berkomunikasi dengan Quran, dia sebenarnya menjadikan pemikiran kita, minda kita ni luas, seluas dunia ini, seluas kehidupan ini. Kita tidak terikat dengan pemikiran-pemikiran kita panggil yang cetek, yang berpandu kepada akal semata-mata. Indahnya Islam ini, dia tidak terhenti setakat warna kulit ataupun jenis berpakaian manusia ataupun keturunan dan bangsa seseorang. Tetapi sejauh mana dia beriman, dia bertakwa kepada Allah, walaupun cara pakaian dia tidak sama dengan cara pakaian kita, warna kulit dia tidak sama dengan warna kulit kita, bangsa dia mungkin berlainan dengan bangsa kita dilahirkan, tetapi kalau dia beriman, dia beramal soleh dan dia istiqamah di atas apa yang diajar oleh Nabi SAW, maka dia adalah individu insan yang mulia sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia ni kadang-kadang kita terikat dengan warna kulit. Kalau kita warna kulit kita hitam, orang hitam walaupun dia buat salah, maka benar pada kita sebab warna kulit sama. Semua orang dia tengok pada pakaian, dia terikat dengan pakaian, kerana seseorang tu nampak pakai baju yang Yamaha, yang smart, baju kok contohnya, maka apa yang keluar daripada mulut dia adalah benar. Ataupun seseorang tu dia tengok kerana seseorang tu berkopiah, pakai piah aja, dia kira apa saja yang dia buat kira benar belaka. Walaupun dia mencuri, walaupun yang pakai piah tu rasuah, walaupun yang pakai piah tu berurusan dengan benda syubhat, benda haram, tetapi kerana dia pakai piah, orang biasa panggil ustaz, maka dia benar. Ini pemikiran cetek manusia. Jadi kita ni alhamdulillah, Islam ni cukup indah, cukup luas kehidupan dia, seluas kehidupan ini, dan dia rentas dunia sampai kepada akhirat. Yang keduanya insya-Allah seperti biasa, kita mula dengan sama-sama kita baca wirid yang biasa dibaca oleh almarhum Datuk Guru setiap pagi Jumaat. Dia sebenarnya tidak wajib, tak semesti kita kena baca, cuma jaga-jaga masa-masa apabila kita baca ni, sebab dia himpunan sama ada doa-doa dan wirid ni yang warid, yang datang daripada Rasulullah SAW, ataupun Tok Guru ambil daripada mungkin sahabat ataupun kalangan ulama yang masyhur lah. Yang pentingnya semuanya menjurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjurus kepada doa kita, selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafas adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك وعافيتك وسترك علي في الدنيا والآخرة. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، نافذ في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر خلقه ومن همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Alhamdulillah, kita berharap dan kita berdoa supaya wirid-wirid dan doa-doa yang kita baca tadi dapat kita hayati dalam kehidupan kita masing-masing. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi kuliah Jumaat kita 9.30 pagi berdasar kepada buku tafsir yang ditafsir oleh Almarhum Datuk Guru. InsyaAllah hari ini tafsir surah, sambungan surah Al-Waqi'ah. Kalau ikutnya muka surat 44 lah, 44, 45. Cuma sebelum tu kita ulang balik sikit ya minggu lepas. Kalau kita tengok muka surat 23, kita ulang balik. Kalau yang mana-mana ada buku tu muka surat 23. Dasar pada ayat bermula ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thullatun minal awwalin. Siapa ke illa qilan salaman salama. Yang ni kita dah baca dah. Cuma kita ulang balik. Artinya sebagaimana kita tahu surah Al-Waqi'ah ni antara benda yang Allah Ta'ala fokus adalah tentang hari kiamat. Dan memang banyak nama-nama surah sendiri yang berkaitan dengan kiamat dan ayat-ayat Al-Quran banyak sebut tentang kehidupan kita selepas kematian, iaitu hari kiamat. Sehingga bagi mereka yang sedar, bagi mereka yang faham yang cakna tentang kehidupan hari kiamat ini, mereka menjadikan kematian ini sebagai satu motivasi yang tinggi. Bahkan sebagainya hidup, yang hidup ni dia sebut macam mana dia nak jadikan kematian ni salah satu yang menjiwai dalam kehidupan dia. Dan ada yang sebut macam mana dia nak sambut kedatangan hari kiamat ini. Maknanya hari kiamat iaitu hari kematian dia, dia panggil hari keberkatan dia, berangkat. Dia nak berangkat ke alam kubur, nak menuju kepada Allah Ta'ala. Sebahagian ulama dia sebut kiamat bagi seseorang, iaitu kita sebut mati ni al-maut, dia sebut fanul maut, fan satu seni kematian. Jadi macam mana kita nak jadikan kematian kita ni yang kita ni masih hidup ni supaya dia tidak lahir dalam hati kita ni rasa negatif. Walaupun semua kita takut pada mati, dan apabila semua makhluk mati akan berlaku kiamat, tetapi sebab dia satu benda yang pasti,
Jadi macam mana kita nak jadikan dia sebagai motivasi? Selama mana Allah Ta'ala beri peluang kepada kita hidup atas muka bumi ini, jadi apa sahaja yang kita buat sebagai bekalan kita, sebagai persiapan kita untuk kita berangkat, keberangkatan kita daripada alam yang fana ini kepada alam yang abadi, yang kekal abadi di akhirat. Baik, sebab itulah kalau muka surat 24 ni, cikgu sebut inilah cara Allah Ta'ala berkempen kepada manusia supaya mereka faham bahawa satu masa kelak kiamat akan berlaku. Istilah kempen. Kita biasa kempen ni, kalau pilihan raya ada masa kempen dia, orang niaga ada style cara kempen dia untuk menarik minat orang nak beli, nak pakai barangan yang dia jual. Begitu juga Allah Ta'ala sebenarnya dia kempen kita manusia melalui ayat-ayat Al-Quran dengan pelbagai cara, dengan pelbagai pendekatan, dengan pelbagai nama, dengan pelbagai makna, nak suruh akhirnya manusia ni tengok, fokus, tumpu, telitah, nak baca, nak tengok dengan sebab kempen yang pelbagai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya akhirnya kita ni, kita boleh tanya diri kita, kita ni percaya ke tak dengan hari kiamat ni? Soalan macam itulah. Jadi, kesimpulan daripada kempen-kempen Allah Ta'ala kepada kita ni, khulasahnya, dia nak sebut dunia ini adalah kepunyaan aku, Allah Ta'ala kata. Kalau kita duduk atas dunia ni, kita seronok ni sebenarnya, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni hanya menumpah. Kita ni hanya menumpah. Macam orang kata, kita pergi ke hotel ke, kita jadi tamu kepada tetamu negara ke, tetamu rasmi ke, belah-belah mana kita rasa seronok pun kita hanya tamu. Kita hanya menumpah. Kita duduk di hotel 5 bintang, 10 bintang ke, kita ni menumpah. Begitu juga kita duduk atas dunia ni, macam-macam mana pun kita hanya menumpah rahmat, nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita semua. Jadi apabila dunia ni kepunyaan Allah dan kita ni hanya menumpah, maknanya kita kena ikutlah peraturan yang Allah Ta'ala buat. Sebagaimana kita duduk di hotel, walaupun kita bayar, tapi kita masih terikat dengan peraturan. Masa makannya, masa mana, contohnya lah. Ada peraturan-peraturan. Begitu juga kita duduk atas dunia ni, kita kena tahu apa dia yang Allah Ta'ala nak. Dan Allah Ta'ala nak, secara mudahnya dia kata dua benda je, dua perkara, iaitu hak aku suruh, hak aku larang. Dua tu je. Ada benda hak aku suruh dan ada benda hak aku larang. Hak aku suruh, mu kena buat lah. Hak aku larang, mu kena tinggal. Kita panggil al-amr wan nahi. Arahan dan larangan. Dua benda tu je. Dan Tuhan ni, Allah Ta'ala sebagaimana kita tahu, dia bersifat dengan sifat yang mengatasi segala-galanya. Semua sekali sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau contohnya, kita ni, kita sahur kerana seseorang tu kaya contohnya. Allah Ta'ala ni maha kaya. Kalau seseorang tu sahur kerana dia bijak, macam contohnya seminggu dua ni keluar keputusan, ada boleh 10 A+, ada boleh dulu Boeing kata 20 A+, maknanya bijak lah dari sudut akademik. Maknanya kaya, bijak, pandai, handalan. Orang Kelantan, handalan ni handalan. Orang, maknanya orang hebat lah. Allah Ta'ala tu melebihi segala-gala. Bahkan apa yang ada pada manusia ni semua mari daripada Allah Ta'ala. Dia sihat ke, dia kaya ke, dia bijak ke, dia handalan ke, semua mari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pesan Allah Ta'ala ni, apabila dia bagi kepada makhluk, yang dia bagi, orang panggil pada-pada, sesuai dengan tabiat manusia lah.
Walaupun kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia lebih sikit, dia lebih, orang ni lebih di sudut mungkin kesihatan, orang ni lebih di sudut kekayaan, orang ni lebih di sudut macam-macam lah. Cuma manusia kebiasaan, kalau dia rupa Allah Ta'ala, maka dia takabur. Maka dia ingat semua tu mari daripada dia belaka. Sedangkan Allah Ta'ala bagi itu sebenarnya nak uji je. Sebab dia tahu kita ni semua sekali Allah Ta'ala yang buat. Jadi kita boleh hidup, kita boleh merasai semua sekali mari daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala apabila dia bagi kepada manusia, sebenarnya dia bagi pada-pada. Sebab apa? Sebab hak al-ata' yang sebenar, pemberian yang sebenar bukan atas dunia. Pemberian yang sebenar yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita manusia ni adalah di akhirat kelak. Itu pemberian yang sebenar. Ata' hakiki. Pemberian yang sebenar adalah di akhirat kelak. Pemberian semasa duduk atas dunia ni, walaupun kita dah rasa hebat benar dah, adalah pemberian yang munqati', yang terputus. Sebab kadang-kadang nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita manusia ni, sihat ke, kaya ke, macam mana pun dia terputus. Paling tidak apabila seseorang itu mati. Apabila mati ke, memang terputus lah. Walaupun dalam akaun dia ni ada beratus-ratus juta, ada berbilion contohnya. Ada tak tahu nak kira berapa banyak sangat. Tapi kalau dia dah mati, terputus lah. Maknanya semua tu mari daripada Allah SWT. Itu yang pertama yang kita kena faham. Jadi Allah Ta'ala memiliki segalanya. Dia yang bagi kepada kita, bagi ilmu, bagi kebijaksanaan, bagi gagah, bagi kuasa, bagi sihat, bagi umur panjang. Tapi dia bagi pada-pada dengan kehidupan atas dunia ni dan umur yang Allah Ta'ala dah tentukan pada seseorang. Yang kedua dia sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tujuan dia cipta kita manusia ni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Muka surat 25 tu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi cikgu dia bagi contoh mudah. Duduk atas dunia ni ujian sebagaimana budak pelajar, anak-anak kita dulu masa kita muda dulu pun kita belajar daripada awal tahun sampai akhir tahun mesti ada periksa. Semua masuk dalam bilik peperiksaan. Semua masuk dewan peperiksaan. Begitu juga Allah Ta'ala buat kita duduk atas dunia ni, macam mana sekalipun kita, dia ibarat kita berada dalam bilik ataupun dewan peperiksaan. Jadi dewan peperiksaan ni, anak-anak kita yang jawab peperiksaan tu, dia mengikut soalan dan sukatan yang telah ditentukan oleh guru, oleh pihak yang bertanggungjawab lah. Kalau dia jawab ikut dah, memang gagal lah. Begitu juga kita atas dunia ni. Kita dengan atas dunia ni, kita dengan Allah Ta'ala, kita terikat dengan sukatan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi kehidupan kita ni macam periksa seumur kita. Macam kita duduk atas dunia ni 50 tahun ke 70 tahun, seolah kita duduk dalam dewan peperiksaan. Jadi sukatannya Quran yang mari daripada Allah Ta'ala. Jadi kita buat kerja, kita bercucuk tanah ke, kita nego ke, kita berpolitik ke, kita terlibat dalam dakwah ke, kita terlibat dalam kerja kemasyarakatan ke, semua sekali itu macam ujian. Kalau dalam apa saja yang kita buat kena dengan sukatan yang Allah Ta'ala tentukan, iaitu Al-Quran, maka Allah Ta'ala bagi CJ lah. Anak-anak kita kalau luluh boleh CJ. Kita atas dunia ni CJ dia adalah syurga ataupun neraka, dua tu lah. Kalau anak kita ni luluh ataupun gagal, kita duduk atas dunia ni, CJ yang Allah Ta'ala beri akhirnya di akhirat kelak sama ada syurga ataupun neraka. Jadi sebab itulah dia nak kait dengan apabila kita berjumpa dengan Allah Ta'ala ni, kita berada dalam dewan peperiksaan yang besar dunia ni, sebanyak-banyak manusia, sebanyak-banyak kelompok manusia, yang manusia sendiri kadang-kadang dia tentukan, sama ada bangsanya, warna kulitnya, bahasanya, budayanya, cara kerjanya, semua sekali, di akhirat kelak hanya 3 kelompok je.
Tiga kelompok asas. Allah Ta'ala sebut muka surat 26 itu wa kuntum azwajan salasah. Wa kuntum azwajan salasah. Ya, Tok Guru sebut dalam bahasa Arab. Bila sebut kuntum ni, nak rayaknya kita terjemah kuntum ni dan kamu semua, kuntum, kamu. Kalau seorang kita kata kuntu, aku. Kalau ramai, kuntum, kamu semua. Nak rayaknya benda ni bagai pasti berlaku. Itu apabila Allah Ta'ala sebut kuntum. Sebab dia daripada Tok Guru sebut ni dalam buku ni 26 tu kana yakunu. Kana ni fi'il madhi. Jadi fi'il madhi dia memberi makna benda lepas. Benda yang lepas. Kemudian dia campur dengan kuntu, tum. Ta khitab. Nak tuju pada mana ada dapat dilihat kau tak lihat, dekat kau jauh ke. Kemudian mim, kuntum, mim tu mim jamak untuk semua sekali, kuntum. Jadi benda lepas, walaupun kita masih hidup, tapi kita kena pasti, kita kena yakin bahawasanya Allah Ta'ala rayak ni memang pasti berlaku. Antaranya kiamat dan antaranya manusia ni tiga kelompok. Jadi pada masa tu, apabila kita berada di akhirat, kita jangan fikir keturunan kita, fok-fok ni nak duduk setepak. Fok-fok teku nak duduk setepak. Fok-fok kulit putih nak duduk setepak. Tak jadi apa dah. Atas dunia ni manusia boleh buat lah. Di akhirat kelak, puak ke, kumpulan ke, bangsa ke, sikit abut tak pakai gawar. Di akhirat kelak. Tak ada nilai sikit abut sebenarnya. Hak bernilainya, 3 grup ni. Jadi 3 grup ni, dia campur belaka. Bahasa apa dia, bangsa macam mana. Yang pentingnya, kalau seseorang tu beriman, beramal, penuh keikhlasan, paling tinggi kelompok dia. Tak kira siapa. Pak mak duduk bandar ke, pak heng duduk kapung ke, seolah gambarannya macam tu. Jadi sebab itulah sebenarnya akhirat ni sebagaimana kita tahu, antara hikmah besar Allah Ta'ala nak tunjukkan keadilan dia. Bahawasanya belah-belah mana pun manusia ni dia tidak akan dizalimi. Walaupun di atas dunia ni kadang-kadang kita tengok ramai manusia seolahnya tak dapat hak dia. Kerana apa? Kerana antara faktornya Allah Ta'ala buat manusia ni duduk atas dunia, ujian daripada Allah. Nak suruh manusia ni sabar, nak suruh manusia ni bersyukur, nak suruh manusia ni laksana hak dia, tanggungjawab dia. Tapi ramai yang tak sabar, ramai yang tak syukur, ramai yang tak ikut kehendak Allah Ta'ala, menyebabkan kehidupan ni jadi sebagaimana kita tengok sekarang ni atas dunia lah. Jadi ramai manusia yang dizalimi. Ramai manusia yang mati dalam keadaan dia tidak mendapat hak dia. Dalam keadaan dia dizalimi. Jadi kalau mati gitu saja, orang panggil jadi macam mati katuk gitu lah. Jadi apabila adanya kiamat, adanya akhirat, Allah Ta'ala nak tonjolkan kepada kita keadilan dia. Walaupun susah setara mana manusia duduk atas dunia ni, tapi kalau dia sabar, dia tetap bersyukur, dia berpandu pada Allah Ta'ala, sentiasa dia istighfar, sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, di akhirat kelak dia akan dapat balik hak dia. Bahkan lebih daripada hak dia jangka. Jadi ini kelompok-kelompok ni. 3 kelompok utama. Kalau dalam surah ni sebut, Ashabul Yamin, Ashabul Shimal, dengan As-Sabiqun. Sebagaimana kita tahu. Dan muka surat 27 tu, yang pentingnya, apa saja yang kita buat atas dunia ni, Allah Ta'ala rekod belaka. Allah Ta'ala tulis belaka, Allah Ta'ala catat belaka. Melalui tentera dia, melalui malaikat dia lah. Sebagaimana yang kita belajar, yang kita fahami lah. Dan benda ni, dia tak ada dalam ilmu moden yang kita panggil sains, teknologi lah, apa semua sekali tak ada. Kalau ilmu moden ni dia tidak ajar bak dosa pala, dia tidak ajar bak akhirat, dia tidak ajar bak direkod segala amalan. Bukan bererti tak perlu belajar sains, tak perlu belajar teknologi, belajar gilah dia kata. Tapi yang pentingnya tak cukup untuk belajar sains saja, belajar teknologi saja. Mesti asasnya kena belajar juga apa yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan amal soleh, berkaitan dengan kehidupan dunia berterusan sampai ke akhirat.
berkaitan dengan dosa pahala, berkaitan dengan syurga neraka, berkaitan dengan apa dia, kemarahan, kemurkaan Allah ataupun keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sekali dia ada dalam Al-Quran, dalam sukatan yang kita panggil semasa kita duduk atas dunia ni. Baik, sebab itulah muka surat 28 tu, di akhirat kelak Allah Ta'ala boleh saja membangunkan kita dari kubur, kemudian dia cekor-cekor. Bahasa Kelantan, cekor-cekor ni maknanya dia jemput-jemput, dia ambil-ambil je. Makna seramai manusia tu dia hempung, kemudian dia pakai hak mana depan dia ambil, masuk dalam neraka ke masuk dalam syurga. Boleh juga Allah Ta'ala nak buat macam tu. Moga kuasa sepenuhnya di tangan dia. Tapi dia tidak buat macam tu lah, sebab dia nak tunjuk rahmat dia, kasih sayang dia, keadilan dia kepada semua makhluk ni. Dan dia tidak buat macam tu sebab dia ni maha adil. Dia tidak zalim sebagaimana kebanyakan manusia ni zalim kepada diri dia dan zalim kepada orang lain. Baik, rekod tadi, rekod maknanya sepanjang kehidupan kita. Kalau kita dah umur 50 tahun, makna sepanjang start daripada kita kata kita ni mukallaf gak, ada je malaikat duk iring kita sepanjang masa, sepanjang saat, duk rekod, duk tulis dengan cukup lengkap, mana tak ada hak tertinggal. Kita panggil tak ada hak yang bertambah, tak ada hak berkurang. Sama seperti apa yang kita yakin, apa yang kita fikir, apa yang kita buat, apa yang kita rancang sepanjang kehidupan kita. Jadi rekod ni lah yang akan ditentukan dan akhirnya keputusan daripada Allah Ta'ala lah, kita kata. Sebab itulah kita duduk atas dunia ni, kita kena tahu tujuan utama dan sesuai juga dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tu, muka surat 29, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nak menentukan tanggungjawab manusia atas dunia ni mari daripada Allah Ta'ala. Dan bahasa Quran dia panggil khalifah, maknanya ada tanggungjawab lah. Khalifah ni ialah kalau kita kaji syarahan yang dilakukan oleh ulama-ulama muktabar yang disebut khalifah ni, apa dia? Maknanya tanggungjawab manusia ni adalah untuk melaksanakan hukum hakam Allah Ta'ala lah. Syariat Allah, Al-Quran ni, apa saja arahan Allah Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran, wajib kita laksana. Itu tanggungjawab makna khalifah. Dan apa-apa yang boleh menyedarkan manusia, mengembalikan manusia kepada ketauhidan, keesaan Allah Ta'ala, itu juga masuk dalam tanggungjawab khalifah. Dan kita perhati berdasar kepada ayat ni juga, dan huraian ulama tentang khalifah, tanggungjawab manusia, semua sekali manusia ni tidaklah bebas sepenuh melakukan apa saja. Dia diberi kebebasan, tapi maknanya dia terikat. Dia terikat dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan tujuan matlamat Allah Ta'ala cipta ni. Kemudian Allah Ta'ala juga beri kelebihan kepada kita manusia ni. Sebab itulah berbanding dengan makhluk lain, kita diberi manzilah azimah, kita panggil manzilah rafi'ah, kedudukan yang agung, kedudukan yang tinggi. Dengan diberi akal, dengan dilebihkan kita melalui akal tu ilmu pengetahuan, yang mana kita boleh urus kehidupan ni ke arah yang lebih baik, daripada masa ke semasa. Antaranya dengan kelebihan kekuatan yang Allah Ta'ala beri, antaranya dengan ilmu lah, termasuk kita panggil ilmu sains, ilmu teknologi lah. Dan semua sekali ni innaha la amanah, dia merupakan satu amanah, satu tanggungjawab yang besar. Dan yang boleh jadi khalifah ni apabila manusia duduk atas muka bumi Allah ni tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira masa dan tempat. Dia duduk atas muka bumi ni, yang pentingnya dia beriman kepada Allah Subhanahu Taala dengan keimanan yang sebenar, as-sadiqun, yang sebenar, yang dia takbirkan melalui seluruh aktiviti kehidupan dia mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu sebenarnya ujian, dan itu sebenarnya makna khalifah. Baik. Dan ayat seterusnya dia sebut, muka surat 30 tu kita dah baca dah minggu lepas. Muqarrabin ni yang didekat oleh Allah Ta'ala, as-sabiquna as-sabiqun thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Mana hak ni kita tak boleh nak ejah dah. Jadi as-sabiqun ni kebanyakannya kita panggil umat-umat terdahulu. Secara mudahnya umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Lama di kalangan umat-umat Nabi terdahulu termasuk dalam golongan as-sabiqun. Wa qalilun minal akhirin. Dan sedikit daripada umat terkemudian, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Maknanya termasuk kita lah. Cuma banyak sikit tu kita kena yakin lah. Kita kena yakin sepenuh. Cuma apabila sebut umat Nabi Muhammad ni sikit termasuk dalam kategori as-sabiqun ni, sepatutnya menyebabkan kita ni jadi cemas. Sebagaimana Tuk Guru sebut muka surat 30 tu. Makin mencemaskan kita apabila sekarang Allah Ta'ala memaklumkan bahawa sebahagian besar yang termasuk dalam golongan ashab al-yamin ataupun as-sabiqun. As-sabiqun terdiri pada orang-orang terdahulu. Baik, ulaikal muqarrabun, hak yang paling tinggi kedudukan dia, amalan dia, niat dia kena dengan kehendak Allah SWT, maka ulaikal muqarrabun. As-sabiqun ni muqarrabun, orang yang duduk dekatlah dengan Allah Ta'ala. Muka surat 31 tu dia sebut macam mana gambaran mudah apabila sebut muqarrabun di akhirat kelak. Kalau kita duduk atas dunia ni, contohnya kita nak pergi tempat baru, kita ada apa semua sekali, tentulah apabila kita nak pergi tempat baru ni, kita mikir macam-macam. Macam contohnya kalau orang nak pergi Mekah lah, nak buat umrah ke nak buat haji kali pertama. Walaupun mungkin zaman moden ni dia dah tengok dah melalui TV, melalui internet, ikut kerusuh lah apa semua sekali, tapi tetap dalam hati ni rasa cemas sebab tempat baru. Tapi kalau kita yakin, maknanya apabila siapa jadi Jeddah tu, ada dah orang duduk tunggu. Dia lain. Jadi begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Begitulah kita di akhirat ni. Kita rasa cemas, tetapi kalau kita ni duduk fikir semua macam mana nak suruh pastikan kita ni juga, walaupun qalil, sedikit, biar hak sedikit tu antaranya kita. Jadi kalau kita duduk mikir semua, dia lain. Dan Allah Ta'ala gambarkan kepada kita macam mana di akhirat kelak kehidupan. Atas dunia ni, macam-macam mana susah pun kadang-kadang orang boleh minta tolong dengan ayah mak, boleh minta tolong dengan adik-beradik, boleh minta tolong dengan suami isteri, boleh minta tolong dengan gugu, dengan sayang-sayang hak rapat, contohnya. Tapi di akhirat kelak, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Allah Ta'ala gambarkan. Maknanya kita hanya boleh gambarkan macam mana. Sebab tak ada seorang yang punya balik ke dunia, mati dah ni royak pada kita. Hak kata mimpi hak tu mana untuk peribadi boleh lah. Tapi gambaran hakikat hak sebenarnya, itulah yang perlu kita faham. Di akhirat kelak, masing-masing nak lepas diri. Suasana tu sebab terlalu berat. Wala isteri, wala suami, wala adik-beradik, wala orang paling dekat semua sekali pun tak boleh nak minta tolong dah. Sebab suasana tu terlalu teruk. Jadi macam mana kita kena fikir, kalau atas dunia ni kita pergi mana-mana tempat rasa susah, boleh balik semula kampung kita contohnya. Tapi di akhirat kelak, apabila dah mati sampai hari kiamat, tak boleh lah. Jadi itu gambaran suasana hari kiamat dan pembahagian yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia, 3 kumpulan, ashab al-yamin, ashab al-shimal dan as-sabiqun, al-muqarrabun ni. Dalam buku ni Allah Ta'ala dalam buku ni Tuk Guru dia sebut tentang kisah Nabi Musa. Dia bawa kisah Nabi Musa ni, dia nak kait dengan makna al-muqarrabun ni, maknanya orang yang dekat contohnya. Ya, dia kata tak kedainya Nabi Musa ni hidup
zaman penuh getir lah dia kata. Hidup pada zaman Fir'aun. Dan Fir'aun ni masyhurlah kita baca sejarah dia dalam Quran, pemerintah yang zalim. Dan pada masa dulu, makna dia banyak bergantung kepada ilmu nujum. Kalau kita sekarang ni berdasar kepada teknologi, berdasar kepada internet lah, macam-macam ilmu sains, matematik. Kalau zaman dulu, maknanya soho ilmu ke ilmu nujum, sehingga dia ni boleh jadi penasihat kanan, orang yang dipercayai oleh pihak raja, pihak istana, termasuk Fir'aun dulu. Jadi apabila Tok Nujum ni bagi tahu akan lahir daripada kalangan rakyat Mung yang kebunuh Mung, jadi akhir sekali dia buat keputusan hak mana mok-mok daripada kalangan Bani Israel ni yang melahirkan anak lelaki semua dibunuh belaka. Termasuk apa yang berlaku kepada keluarga Nabi Musa sendiri. Sebab itulah ayat Quran sebut surah Al-Qasas. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilham kepada ibu Musa apabila dia dah melahirkan Musa, susukanlah dia, dan dalam pada itu jika engkau takut sesuatu bahaya mengenainya daripada angkara Fir'aun, maka letakkanlah dia dalam peti. Maknanya orang panggil peranyuk lah, peranyuk dan sungai Nil. Sekarang ni pun masih ada. Lepaskanlah dia ke laut, wala fil yammi wala takhafi wala tahzani. Yang penting jangan engkau merasa bimbang dan jangan rasa duka cita. Ini janji daripada Allah Ta'ala. Inna radduhu ilaiki. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Makna ini perlu kepada tahap keyakinan yang tinggi lah. Keyakinan yang tinggi. Keimanan seseorang tu. Waja'iluhu minal mursalin. Bukan setakatmu boleh ambil semula Nabi Musa, bahkan aku akan lantikmu, Allah Ta'ala kata, termasuk Rasul-Rasul. Inna radduhu. Kami akan mengembalikannya. Kalau dalam surah Al-Qasas juga, muka surat ayat 85, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka. Hampir makna sama dengan inna radduhu ilaik. Kepada mak Nabi Musa, Allah Ta'ala beri ilham, mu kena yakin Allah Ta'ala akan kembalikan semula Musa ni kepadamu. Begitu juga ayat dan surah yang sama, surah Al-Qasas ayat 85, Allah Ta'ala beri motivasi yang tinggi kepada Nabi kita, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah yang memfardukan kepada kamu Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran kepada kamu, yang mewajibkan kamu ni menyebar isi kandungan Al-Quran, yang mana kamu dengan sebab nak laksana tanggungjawab tu, kamu seolah kamu ni di pulau, di halau, terpaksa hijrah ke Madinah dengan hikmat Allah Ta'ala. La radduka ila ma'ad. Allah Ta'ala tu juga yang akan mengembalikan semula kamu ke tempat asal kamu, maknanya ke Mekah. Sebagaimana peristiwa dalam sirah Nabi SAW. Dan itu yang berlaku kepada Nabi Musa dan mak dia. Jadi dia lepas di sungai Nil. Sebagaimana kita tahulah, sungai Nil ni antara sungai yang ada kata terpanjang di dunia, ada kata yang kedua terpanjang selepas sungai Amazon. Tapi pentingnya panjang dia tu lebih kurang hampir 7,000 kilometer. 6,700 lebih, 6,800 lebih kilometer, dan dia melalui beberapa negara. Negara sebelah Afrika, termasuk di Mesir dia panggil sungai Nil. Itu yang berlakulah. Baik. Apa pun takdir Allah Ta'ala, perjalanan Nabi Musa ni akhirnya lalu perahu dia tu lalu ke depan istana Fir'aun, dan akhir sekali takdirnya isteri Fir'aun minta supaya
la taqtuluh. Tak payah bunuh. Sebab jiwa orang puan nak tengok apabila dia tengok budak kecil. Asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Mungkin kita boleh jadikan dia sebagai anak kita, anak angkat kita, mungkin dia boleh memberi manfaat. Jadi pujuk rayu daripada isteri Fir'aun ni menyebabkan Fir'aun akhir sekali tinggal, tak jadi nak bunuh. Dan ialah perjalanannya, anak ni lah sebenarnya hak yang dia duk takut. Jadi muka surat 37 tu pusing kok mana pun tu kata apabila Allah Ta'ala telah membuat keputusan, jika ada orang mahu melawan takdirnya, maka dia tidak akan mampu. Sebagaimana Fir'aun siapa ke peringkat buat akta, buat enactment, bunuh semua anak lelaki, tetapi takdir Allah Ta'ala dia tak boleh nak lawan. Maknanya sama lah zaman Fir'aun ke zaman sekarang ni, manusia yang zalim contohnya, dia hak mana tak setuju dengan dia, semua dia tangkap, semua dia takzib, semua dia bunuh. Akhir sekali dia sendiri pun mati juga. Dia sekalipun kadang-kadang dijatuh juga hukuman. Jadi Muqarrabun ni apabila Nabi Musa dah besar, akhir sekali dia berlawan lah dengan Fir'aun. Dan Fir'aun ni zaman dia sebagaimana kita sebut ilmu masyhur dia adalah berkaitan dengan ilmu sihir. Kalau zaman sekarang ni zaman ilmu sains teknologi lah. Muka surat 38 tu wajah as-saharatu Fir'aun. Mari pok-pok apa dia ahli-ahli sihir ni qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Sesungguhnya kami akan beroleh upah kalau kami dapat mengalahkannya. Jadi tukar-tukar sihir ni tanya Fir'aun. Qala na'am. Fir'aun kata memanglah. Wa innakum laminal muqarrabin. Bukan setakat boleh upah, kamu akan menjadi orang yang dekat dengan aku. Kalau boleh lawan Fir'aun, innakum laminal muqarrabin. Jadi apabila sebut orang dekat dengan penguasa, dengan pemerintah ni, tak kira lah zalim, semua manusia tertarik belakang lah. Sebab apabila dekat ni, dia boleh lantik jawatan, boleh banyak dapat keistimewaan, apa dia, cukup syarat kata cukup syarat, layak tak layak itu nombor 2, nombor 3. Yang pentingnya apabila dekat, kita boleh tunai hasrat penguasa ni, termasuk tukang sihir, tak kira lah dia nak lawan kebenaran semua sekali. Kalau dia benar, dia akan jadi orang yang dekat. Jadi makna dekat tu. Cuma sekarang ni kita duduk atas dunia ni, kita nak dekat belaka. Apabila sebut dekat ni kita rasa seronok. Cuma kita nak pilih dekat tu, pilih dekat hak style Fir'aun ke, atau dekat ni style Allah Ta'ala yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam Quran. Jadi kita boleh pilih belakalah. Tentulah hak 3 kategori ni, as-sabiqun ni, orang yang dahulu mendapat nikmat ni ialah orang yang muqarrab, orang yang didekat oleh Allah, yang ni mengikut cara Allah Ta'ala. Kalau ikut cara Fir'aun ni, manusia boleh pilih lah kalau dia nak. Dan dia tak kira dosa pala. Dia kira kalau dia buat, dia ikut kehendak pemerintah yang zalim, dia akan dapat lah. Dekat. Apabila dekat dengan pemerintah ni, termasuk pemerintah yang zalim, maknanya dia akan dapat kemudahan-kemudahan tertentu, dapat layanan yang istimewa, dapat dilantik dalam dengan jawatan-jawatan yang besar, yang menguntungkan dia. Yang mana manusia kalau tanpa fikir dosa pala, dia akan buat lah. Baik, kemudian seterusnya dia sebut Ashabul Maimanah ni ala sururim maudunah. Ala sururim maudunah, duduk atas pelami yang bertatahkan emas dan permata. Ialah gambaran yang kemewahan lah. Hidup dalam syurga ni bentuk macam mana, kita hanya boleh gambaran mengikut kefahaman dan ilmu yang ada pada kita lah. Nak rayak betul-betul tak boleh juga. Sebab tak ada orang yang boleh tengok. Ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Dan gambaran hidup ni
Duduk dalam syurga ada katil dan kerusi-kerusi yang panjang yang kamu boleh duduk. Orang Kelantan panggil duduk nyengge. Duduk nyengge ni duduk keadaan santai. Kadang-kadang duduk belunjuk kaki. Jadi gambaran orang ni, walaupun contohnya kita sekarang ni, orang mak kampung biasa je, apabila dia duduk di wakaf, duduk di rumah dia, duduk nyanda di kursi di rumah dia, bila-bila tengok TV, lepas tu kaki dia jolok ke depan, mana seolah orang tu tak ada masalah gapo. Perut kenyang, sihat molek, boleh tengok TV, boleh minum air kopi, jadi segar molek. Jadi hak tu manusia buat, jadi Allah Ta'ala nak suruh manusia ni mudah faham. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut gambaran nikmatnya macam ni. Cuma tentulah tidak sama dengan kehidupan atas dunia ni berbanding dengan nyenggang kita, santai kita dalam syurga tu. Jadi cuma dia kata kalau orang susah ni dia tidak akan boleh lah macam ni. Macam contohnya Tok Guru dia sebutlah ialah kalau orang kaya hidup masuk kedai kopi ke, cara dia kecek, cara dia makan, cara dia tengok keliling lain berbanding dengan orang kampung, orang miskin ni. Jadi Tok Guru dia cerita macam mana kesusahan hidup. Memanglah keluarga Tok Guru sendiri pun asal susah lah. Jadi dia sebut masa dia belajar di Kahirah di Mesir. Maknanya fokus Tok Guru ni kalau mengikut sejarah-sejarah royak kat, dia tak ada benda lain yang dia fikir. Fikir tentang ngaji je. Fikir tentang belajar. Tak ada nak pergi seronok-seronok ke, tak ada. Jadi kesusahan di Mesir ni antaranya ialah Mesir ni penduduk ramai. Semenjak dulu sampai sekarang ni pun. Dia duduk di bandar Kahirah saja tu sama ramai dengan penduduk Malaysia. Sebab tu ramai juga orang dia yang susah miskin hidup dalam kawasan kubur, kita kata. Hidup memang susah lah. Dan kalau naik kenderaan awam dia naik bah pun, kalau bah tu muat untuk 40 orang, dia naik sampai 60 orang, naik sampai 70 orang. Jadi Tok Guru ayat susahnya dia kehidupan, termasuk masa nak naik bah. Kadang-kadang masa atas bah tu lah, masa nak makan pun tak ada. Jadi gambaran Tok Guru, masa dia memang terlalu bernilai lah. Sebab dia tak ada masa relax, masa nyenggang, masa mutaki'ina alaiha mutaqabili ni, zaman dia belajar dulu tak ada. Jadi bagi orang yang susah, tapi orang nak kepada nikmat syurga ni, dia rasa nikmat tu terlalu besar. Bagi orang yang dah merasai nikmat atas dunia, dan nikmat yang dia rasa itu nikmat daripada sumber yang haram, mungkin dia tidak dapat rasai makna ayat Quran ni. Jadi terserah pada masing-masing lah. Dan amba boleh sebut juga Tok Guru ni memang secara umumnya kehidupan dia susah, dan apabila dia berjaya dalam kehidupan kita panggil kehidupan kerjaya lah. Maknanya Tok Guru dia kekalkan kehidupan dia dengan penuh sederhana lah, sebagaimana yang kita tahu. Maknanya sehingga Tok Guru ni dia tidak guna barang-barang yang terlalu bernilai. Dia tak pernah beli. Hatta kalau orang bagi derma pun dia tidak pakai. Hatta makanan pun. Makanan dia ikan singgah, ikan goreng, sayur-sayuran gitulah. Jarang-jarang sekali kadang-kadang mungkin makanan yang sedap. Itu pun kalau sedap sangat, kalau contohnya orang bagi makanan yang terlalu mahal contohnya, dia mungkin dia rasa semulut sudu, kemudian dia bagi kat orang lain lah. Maknanya hamba sendiri hamba boleh faham, maknanya Tok Guru tak nak guna kenikmatan ni sepenuh atas dunia ni. Dia nak guna sepenuhnya di akhirat pula. Sebab tu lah kalau bagi hadiah-hadiah mahal-mahal, kasut ke, jam ke, dia tidak akan pakai. Kami ingat sekali tu kebetulan ada tamu daripada Australia, mari nak jumpa dia, bagi macam kapet kecil buat daripada kulit binatang yang memang comel mahal lah. Iyalah apabila orang bagi hadiah tu gua ambil, tapi tu gua tak pakai. Jadi hamba boleh antaranya. Jadi yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Dan suasana dalam syurga ni nikmat,
wildanun mukhalladun. Maknanya anak-anak muda yang Allah Ta'ala cipta khusus, bagaimana dia cipta hurun ain sebelum ni, bidadari-bidadari yang Allah Ta'ala cipta khusus untuk kenikmatan dalam syurga ni, yang kekal, umur dia sebaya, yang mana sentiasa yatuf ni sentiasa pergi mari, pergi lanek. Jadi kalau dalam buku ni Tok Guru sebut macam orang yang tawaf lah. Orang tawaf ni antaranya, ya memanglah dia ikut kerana sunnahnya macam tu, tawafnya. Tapi dalam masa sama kita boleh gambarkan seolah kita mencari sesuatu. Kita mesti cari sesuatu. Cari apa? Seolah nak cari keredaan Allah Ta'ala. Nak cari rahmat, maghfirah daripada Allah Ta'ala. Maknanya kita buat sebagaimana yang telah dibuat oleh generasi terdahulu, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Insan ayat yang ke-19 disebut gambaran, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Wildan ni anak-anak muda, idza ra'aitahum, kalau kita tengok dia sesok dalam syurga tu, hasibtahum lu'lu'an manthura, kamu sangka mereka ini seolah macam mutiara yang bertaburan. Mana nak royak comelnya, indahnya, dengan mukanya, dengan pakaiannya, dengan suasananya. Itulah gambaran bi aqwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in, dengan ada kendinya, ada bekas air, ada gelas daripada sumber yang ma'in, yang seolahnya yang tidak putus-putus. Mana gambaran untuk memenuhi apa yang manusia fikir atas dunia ni. Manusia fikir nak tengok benda comel, nak guna benda molek, nak makan, nak minum. Jadi semua sekali tu ada belaka dalam syurga. La yusadda'una anha wa la yunzifun, dan dia tidak jadi seseorang tu minum lebih ke, minum macam-macam ke, jadi pening ke, jadi mabuk ke, tak ada. Kalau atas dunia ni ialah orang makan, minum arak contohnya. Jadi dia jadi mabuk, jadi dia tu lebih kurang macam babi, macam anjing apabila akal manusia tu tidak berfungsi. Ka'amthalil lu'lu'il maknun, kecantikan seperti mata dan permata dan intan yang intan belia lah. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Dan wafakihatin mimma yatakhayyarun, dan pilihan daripada makanan yang pelbagai, minuman yang pelbagai, jazaan bima kanu ya'malu. Semua sekali ini merupakan balasan daripada Allah Ta'ala berdasar kepada apa yang kamu lakukan atas dunia. Ada masa Allah Ta'ala sebut pemberian ni atak, maknanya nikmat syurga ni adalah atak. Apabila sebut atak, satu pemberian, maknanya dia tidak berdasar sangat kepada amalan manusia, tapi lebih kepada rahmat Allah Ta'ala. Ada masa-masa Allah Ta'ala sebut jazaan. Semua nikmat syurga ni adalah balasan bima kanu ya'malun, mengikut apa yang manusia buat semasa duduk atas dunia. Ini sebagai satu motivasi sebenarnya kepada kita manusia supaya kita tingkatkan lagi kuantiti ataupun kualiti amalan kita lah. Kuantiti di sudut amalan. Amalan wajib kita buat sama, amalan sunat kita perbanyakkan, macam-macam. Contohnya muka surat 45 tu doa. Doa. Dan sebenarnya kalau ikutnya doa ni Nabi baca masa sujud. Kita biasanya doa masa sujud juga, subhana rabbiyal a'la lah dia. Tak ada masalah lah, terus baca. Cuma ada masa-masa kita panjang sikit, terutamanya supaya sunat, kita semaya kita seorang semaya sunat ni kita panjang sikit, termasuk doa-doa, termasuk masa sujud. Selain daripada kita baca subhana rabbiyal a'la, masa rokok, masa sujud, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ada doa termasuk waktu sujud ni, kita tambah dengan doa ni. Allahumma ghfir dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha. Jadi comel sangatlah, sebab ini kalau kita nak kata doa ni, wirid ni mari daripada Nabi SAW. Sebab Nabi sendiri sebut
dalam dalam sembahyang dia masa dia sujud. Jadi ini sebab dia termasuk amalan yang kita buat dengan harapan balasan yang Allah Ta'ala bagi itu bernilai tinggi di akhirat kelak, syurga lah, sesuai dengan jazaan bima kanu ya'malun. Antara jaza amal yang kita buat adalah kita sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan doa ni sebenarnya kita berdoa kepada Allah, tapi kebaikannya untuk kita juga. Allahumma ghafir, ya Allah, ampunkanlah dosa kami semua. Kalau kita nak doa Allahumma ghafir zunubana, kalau kita nak sorang Allahumma ghafir li zambi, sebagaimana hak nota bawah tu lah, Allahumma ghafir zunubana kullaha, semua sekali. Kalau boleh gak dosa besar, dosa kecil, dosa hak lama, hak baru, semua sekali, ya Allah Ta'ala ampun belaka. Kullaha, diqqaha, hak sekecil-kecilnya. Dosa yang kita tidak jangka, sepatutnya terdapat dosa. Tapi kalau boleh dosa juga, kita minta Allah Ta'ala ampun. Diqqaha. Wajillaha, antara maknanya dosa besar lah. Wa awwalaha, dosa hak zaman dulu. Zaman kita ngaruk dululah, zaman muda-muda biasanya kalau kita dah tua. Wa awwalaha wa akhiraha, dan dosa dulu, lepas tu zaman sekarang ni akhirah, akhir-akhir ni lah, sama ada akhir ni kita umur 30 ke, kita umur 70 ke, kita umur 90 ke, dua dosa lagi kita minta dengan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Wa ala niyataha, yang kadang-kadang kita buat dosa tu secara terang-terang, secara jelas, tak selindung. Jadi apabila masa kita sedar, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Wasirraha, dan secara sulit, orang lain tak tahu, kita dengan Allah Ta'ala je kita buat dosa tersebut. Jadi kita berdoa sama. Jadi Allahumma ghafir dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha wa awwalaha wa akhirataha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha. Kita ingat ayat Quran antaranya surah Al-An'am ayat yang ke-27. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Memang baca ayat ni kita ingat suasana di akhirat kelak memang akan berlaku macam ni. Dan kita berharap kita tak termasuk dalam golongan ni. Dan sungguh ngeri jika engkau melihat ketika mereka didirikan di tepi neraka. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Hak ni hak yang Allah Ta'ala nak sumak masuk neraka, diri nak masuk dah. Jadi dia tengok azab yang begitu teruk, maka dia berkata, ya laitana nuraddu, wahai sekiranya kami dikembalikan semula dunia. Nak minta balik ke dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina, jadi nak balik dunia kami tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat keterangan Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan jadi orang yang beriman. Jadi semua ni akan berlaku di akhirat kelak. Jadi kita tahulah mana boleh tak boleh balik dah. Kalau ke atas dunia ni kita pergi musafir mana-mana, cari kerja ke gapo ke puas-puas, kita boleh balik semula. Tapi kalau dah mati, tak boleh nak balik dah lah. Jadi sebab itulah atas dunia ni lah, sekarang ni lah kita kena ikhtiar, yang mana antaranya apabila kita baca ayat Quran berkait dengan nikmat ni, dia boleh menjadi motivasi yang kita kepada kita, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima, dan di akhirat kelak memang kita tidak dengar lah ucapan-ucapan benda-benda yang lara, benda-benda yang mendatangkan dosa. Lara ni kalau kita semai jemaah contohnya, biasa kita dengar sebelum untuk khatib baca tu, muazzin dia baca dulu kan, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad lagaut. Biasanya hadis ni dibaca sebelum untuk khatib berkhutbah lah hari Jumaat. Dia nak suruh fokus lah beri tumpuan, tak boleh buat benda-benda yang lara kita panggil. Kalau mu kata kepada saya mum,
li sahibika, pada kawanmu pada hari Jumaat, ansit. Mana buat benda molek, nak suruh duduk dia semua pakat. Hatta nak suruh benda molek pun sebenarnya ketika mana imam berkhutbah faqad laghaut, maka kamu telah buat benda yang maknanya boleh menjejaskan pahala Jumaatmu. Itu laga. Jadi atas dunia ni memang terlalu banyak benda laga lah sebenarnya. Kita kena terima kadang-kadang daripada kita sendiri, kita pencipta situasi yang menyebabkan laga, ataupun kita tidak mencipta tapi kita terlibat sama dalam situasi, dalam suasana, dalam program yang sebenarnya laga. Pagi, tengah hari, petang, malam, siang, terutamanya waktu COVID ni, sebab kita duduk di rumah, jadi kadang-kadang nampak sangat. Kalau tidur straight pun laga juga. Kalau tengok TV straight pun laga juga. Kalau duduk main dengan telefon semua pun laga juga. Jadi terlalu banyak benda-benda yang laga. Jadi apabila duduk sekali tu, kalau kajian dibuat sekarang ni, memang banyak berlaku porak-poranda dalam rumah tangga, sebab antara faktornya kerana ilmu, kerana kefahaman, kerana kehidupan ni penuh dengan benda laga. Adapun di akhirat, dalam syurga tu, antara benda yang Allah Ta'ala tunjukkan dalam syurga ni tak ada benda laga. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Dan benda-benda yang kita kata benda-benda huduh lah, benda-benda yang boleh datangkan dosa, illa qilan salaman salama. Mereka semua sekali comel belaka. Benda baik belaka. Salaman, maknanya qilan salaman salama ni selamat sejahtera. Hatta contohnya kita duduk atas dunia nak beri salam ni, macam mana kita boleh beri salam kepada orang Islam khususnya yang kita kenal, yang kita tak kenal? Dia mari daripada hati. Kalau hati tu ada unsur kebencian, tanpa sebab yang munasabah sebenarnya, kita nak beri salam pun tak terkeluar, walaupun dengan orang yang kita kenal. Cuma hanya berbeza pandangan, hanya berbeza pendekatan, kan? Kadang-kadang berbeza kelompok. Hak ni kumpulan A, hak ni kumpulan B. Nak beri salam pun tak boleh. Sebab apa? Sebab hati. Dia mari daripada hati. Bukan kerana dia tak beri salam ni kerana dia ni tak pakai piyah. Kerana dia ni pakai piyah. Tak. Dia mari daripada hati. Jadi tak kira pakai piyah ke tak pakai piyah, itu lama dua, lama tiga. Selagi mana kalau berpakaian itu menutup aurat, menggambarkan dia sebagai seorang Muslim, kita setuju ke tak setuju, tapi adab dalam Islam hak terbaiknya jumpa dengan siapa pun kita beri salam. Nak menggambarkan hati orang Islam ni sebenarnya bersih, suci. Apatah lagi dalam Quran. Ya, antara faktornya dalam syurga ni, orang tak fikir dah nak balas dendam, nak bunuh, nak kacik uduh kerana apa? Kerana antara faktornya semua orang masuk syurga tu hak baik-baik, hak jujur belaka. Hak yang Allah Ta'ala sendiri tapih. Bukan kita manusia. Kita ni manusia ni tapih, kita buatlah alasan syarat kriteria apa semua. Kadang-kadang ada benda-benda hak yang dia bercampur dengan orang panggil hawa nafsu juga. Tak sepenuh sempurna. Tapi dalam syurga tu Allah Ta'ala sendiri tapih. Antara tapisannya, dia tidak akan masuk seseorang dalam syurga, dalam hati itu ada kebencian, ada permusuhan dengan sesama Muslim. Ini yang perlu kita sedar. Illa qilan salaman salama. Jadi yang merasa cukup dululah, insyaAllah. Kita sambung minggu depan pula lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.